Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Terima kasih sebab join kita punya sesi webinar ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil masa lebih kurang dalam 5 minit kejap untuk kita tunggu beberapa orang lagi yang nak masuk. Lepas tu kalau tak ada, kita akan start kelas ya.
Can. Can hear, no problem. Hmm. Dengar ke sekarang? Hello. Okay, alright. So nama saya Jeff. Alright, nama saya Jeff David dan saya adalah rakan sekerja Tuan Shah Rosdi. Okay, saya nak beritahu yang laptop dia ada sedikit masalah teknikal yang kami sedang perbaiki sekarang. So mungkin berikan dalam masa 5 minit lah, 5 ke 10 minit macam tu dan dia akan rejoin balik sesi ni lah. Right, pertama sekali saya nak guna kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sertai kelas webinar yang kami adakan ni, Zoom ni, untuk belajar mengenai teknik yang akan disampaikan oleh Tuan Shah Rosdi. Dan bagi pendapat saya rasa dan saya pasti yang anda semua akan berpuas hati dengan apa yang hendak disampaikan sebab saya sendiri pernah tengok cara Tuan Shah Rosdi gunakan ilmu ni dalam scalping method dia dan saya boleh katakan it is fast money lah. Ya? Sebab apa yang dia nak kongsi ni sangat sesuai dalam semua time frame, multi time frame, right? And seperti yang diberitahu dalam dia punya advertisement, saya pasti dia beritahu sebelum ni, teknik ni dinamakan TZSC, alright, teknik yang Tuan Shah Rosdi diwarisi daripada arwah cikgu dia, alright, dan teknik ni memang terkenal untuk scalping lah, right. Suara double lah Tuan. Okey, mungkin ada masalah sikit dengan saya punya mikrofon. Sekejap saya cuba mute dan unmute balik. Okey, sekarang dengar double lagi ke? Double voice ke atau single je? Still double sekejap. Saya cuba check tengok apa masalah ni. Okey. Hello, double story lagi ke? Hakim, double story.
Double stick lagi ke atau single story dah sekarang? Double stick lagi ke atau single story dah sekarang? Macam mana ada double video Masih lagi sama. Saya tak pasti kenapa. Sekejap, biar saya cek. Ada sesiapa yang tak mute lagi? Saya tolong mutekan. Okay, so saya bukan host. Of course, host untuk sesi hari ini adalah Tuan Syah Rosdi dan saya just tak ketara sangat dia sebab saya pun dengar juga double ni bila saya bercakap, tetapi tak kuat sangatlah double voice saya. Okay, saya harap Tuan boleh bersabar sebab saya tak boleh nak mute partisipan lain ya sebab saya bukan host dalam sesi ini. So kita tunggu sekejap lagi, Tuan Syah Rosdi akan join dan dia mungkin akan maybe mute partisipan lain lah. Tak nampak pun. Memang saya punya video saya tak on, Tuan Azrin. Saya tak on video saya sebab saya musim lockdown ni saya punya janggut dah tebal sangat lah. Nampak tak elok lah dekat kamera tu, kat video kalau saya letak. Tak cukup nampak macam saya ni berjambang. Saya suara okey memang. Okay, alright. Suara sudah okey boleh continue. Okay. Alright. Okay. So saya tak pasti, I'm not sure kalau semua yang ada di sini pada hari ini adalah existing client dengan Juno Market atau belum. Tetapi saya guna peluang ni sebab saya mewakili Juno Market, saya bersama dengan Tuan Syah Rosdi. Saya cerita sedikit sebanyaklah ya mengenai broker kami dan kami pertama sekali pejabat kami terletak di Menara UOA Jalan Bangsa. Right, so sesiapa yang berada di kawasan Lembah Klang, if you nak datang visit kita punya office, berjumpa dengan kita face to face untuk berbincang mengenai how you want to build your investment portfolio atau apa sebagainya, dipersilakan. Right. Broker ni dah bertapak di Malaysia sejak tahun 2016. Sebenarnya yang memperkenalkan broker Juno Markets di Malaysia adalah salah seorang daripada founding member dia ya yang membawa masuk broker ke sini adalah arwah Cikgu Tuan Syah Rosdi ya, iaitu Cikgu Nazri, right, di mana Tuan Syah telah mewarisi teknik tersebutlah. Okay. So so saya dapat information daripada Tuan Syah yang dia sudah datang balik. I think laptop dia dah okey dah. So dia akan join kita dalam masa 2 ke 3 minit. Okay, alright. Okay, still dengar suara double ke? So saya nak cerita pasal Juno Market pun tak sempat, tapi saya pasti Tuan Syah akan beritahu nanti di penghujung kelas dia. Yang paling penting saya nak beritahu semua orang, okay, gunakan peluang ni, serap ilmu ni sebanyak yang boleh. Ilmu ni diberikan secara percuma dan saya tahu ilmu ni adalah sangat mahal sebab saya dah tengok sendiri personally dia punya result of this trading method. Saya sendiri duduk dengan Tuan Syah Rosdi, lewat malam di office kami buat live trade. Sangat sesuai digunakan di mana-mana time frame seperti yang saya nyatakan. So gunalah peluang ni, saya harap anda semua belajar dan semoga you konsisten dalam trading you selepas you dapat ilmu baru ni. Okey, saya serahkan kepada Tuan Syah Rosdi. Terima kasih sahabat saya Jeff atas pengenalan tadi. Dan saya minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sebab atas kelewatan sikit. Saya tak berapa nak kesihatan tak berapa nak mengizinkan sebenarnya untuk saya buat kelas awal tadi. Tadi pun saya tertidur kan. Dan juga ada technical problem pula sikit tadi. So tak apalah. Okey, hari ni saya akan kongsikan dengan anda mengenai dengan teknik T-axis scalping. Apa itu T-axis scalping, dekat mana nak start. Okey, kepada anda yang belum dapat lagi e-book, tolong dapatkan daripada kita punya admin lah kan.
yang belum ada nombor admin, saya akan bagi nombor admin dekat anda, dekat ruangan chat tu. Okay, tolong dapatkan daripada admin ebook tu. Sebab anda kena faham dulu mengenai dengan asas TSSC tu. Okay, kenapa asas TSSC ni penting? Sebab kalau katakan anda belum baca ebook lagi, nanti anda akan blur apa yang saya tengah cerita. Okay, itu nombor admin dekat ruangan chat. Okay, so TSSC bermaksud trend, stokastik, zigzag dan juga CSM. Alright. Jadi yang dikatakan sebagai trend tu, kalau anda tengok, saya akan share saya punya screen sekali lagi kepada anda untuk kita share ebook supaya sama-sama boleh tengok, kan? Dan lepas ni kita akan masuk ke ruangan chat, ruangan chat. Dekat chat tu baru kita akan start. Saya akan tunjuk macam mana nak buat cara pembacaan teknik TSSC mengikut 4 konfigurasi candle yang saya letakkan dalam ebook yang setelah saya tulis tu lah. Alright. Dan kenapa saya nak up balik teknik TSSC ni? Pertama, sebab ramai trader yang dah dekat dalam market ni, ramai sangat saya tengok yang dah macam-macam teknik dah macam mengarut sangat dah dalam market ni. Ramai sangat trader yang baru-baru tengah naik, lepas tu yang yelah, bukan nak kata teknik dia tak valid tak, tapi trader tu sendiri dari segi asas tak berapa nak kukuh, dari segi knowledge basic dia orang tak tahu. Jadi sebab tu saya sangat-sangat tekankan, sebelum ni pun saya banyak buat kelas basic untuk anda, sebab saya nak anda betul-betul faham apa itu basic forex trading sebelum anda masuk ke bahagian yang lebih advance. Sebab bagi saya basic pun dah cukup untuk anda, macam basic support resistance, price action, candlestick pattern. Alright. Ramai juga 27 orang, selamat datang semua yang baru datang. Okay, jadi nampak tak screen saya share sekejap? Saya tengah share screen ni. Okay. Sekejap sebab saya tak nampak saya punya. Okay. Anda nampak tak screen saya? Kalau nampak tolong bagi tahu dekat bahagian chat kalau nampak. Sebab saya takut ada yang tak nampak. Suara saya clear ke? Ada beberapa hari lepas internet ada problem, Unify ada problem. Dah pakai Unify kan, bayar mahal-mahal tapi ada problem nak buat live. Sedih betul rasa. Okay, so pengenalan mengenai forex saya rasa saya tak perlu masuk lah sebab ramai yang dah tahu. Okay, kita terus jump kepada konsep support and resistance mengikut teori TSSC. Okay, support and resistance macam biasa. Okay, market akan naik, market akan turun. Okay, dan point yang dia reverse tu, yang kalau dekat atas kita panggil support, kalau dekat bawah kita panggil kalau dekat atas kita panggil resistance, kalau dekat bawah kita panggil support. Okey. Kalau anda tengok yang konsep support resistance yang pertama ni, dia membentuk satu trend yang jelas, iaitu tak dengar suara you pakai telefon ke? Kalau pakai telefon you kena setting speaker phone tu. Okey, ataupun you pakai kita panggil headset. Pakai headset ke pakai earphone ke, ataupun you kena figure out lah dekat bahagian setting dalam Zoom. Kalau you tak dengar suara, memang dia tak dengar kalau saya cakap apa kan. Alamak, jap, lupa pula. Jap try to figure out macam mana nak setting sound dekat Zoom pun. Okay, terima kasih Jeff sebab tolong answer the question. Okay, so saya nak continue. Okay, pembentukan resistance dan juga support yang jelas, kalau anda tengok ini adalah uptrend. Okay, dan yang bawah ni adalah downtrend. Ini kita refresh balik lah. Ramai saya percaya anda semua ramai yang dah belajar mengenai basic support and resistance. Mungkin ada yang dekat sini dah memang otai trader yang dah lama kan. So kita refresh balik. Okay, support and resistance turun naik, ini adalah bentuk downtrend. Alright. Dan fungsi, anda kena ingat, fungsi support adalah untuk menaikkan harga. Okey, fungsi resistance dia adalah untuk menolak harga turun. So setiap kali market tu dia sampai dekat kawasan support ataupun kawasan resistance, dia akan berlaku
rejection sementara. Ya Hakim, apa boleh saya bantu Hakim? Hakim ada raise hand tadi. Ya. Hakim, Mr. Kim ada angkat tangan. Nak tanya soalan ke? Tertekan. Okey. Jangan buat saya macam tu, terkejut saya. Ingatkan nak tanya soalan. Alright. Jadi anda perlu mahir mengenai dengan support resistance ni sebab bila market datang dekat support dia akan reverse kejap. Okey, market datang dekat resistance dia akan reverse kejap. Itu adalah kita panggil sebagai nature of market lah. Dia kalau dia first time datang dekat support dan resistance tu dia akan reject sementara. Ibarat kata macam dinding lah kan, macam dinding. Kita mula-mula kita langgar dinding tu mesti kita akan fall back dulu. Kebanyakannya akan fall back. Sebab apa? Sebab nak test dulu dinding tu keras ke tak. Alright. Lepas tu kita try lagi test. Kita langgar lagi. Kita langgar lagi. Kalau tak pecah lagi, kita terpaksa fall back lagi. Kan? Kalau katakan kita langgar sekali lagi pecah, so maksudnya kita boleh meneruskan perjalanan. Sama ada ke depan ataupun ke belakang. Okay. Dalam konsep forex sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay. Jadi itu konsep support and resistance yang sedikit sebanyak yang perlu anda tahulah, dan juga anda perlu mahir dengan support become resistant dan resistant become support. So anda kena pandai untuk identify dekat mana point-point support become resistant and resistant become support. Okey, jadi yang ni saya tak akan cover dalam webinar lah sebab dia akan menjadikan satu yang panjang. Okey, tapi dalam teknik TSC kita ada beberapa lagi konsep support and resistance yang kita panggil sebagai extra support and resistance, di mana support and resistance, kawasan support and resistance tersebut diolah di dalam bentuk line-line yang ada di dalam indikator TSC yang kita berikan kepada anda lah. Bagi yang belum dapat indikator, don't worry, kita saya tak nak bagi, tapi saya tak ada fokus tengok dulu kan apa yang kita perlu buat dekat sini. Okay, lepas tu anda nak download lah indikator tu. Ada yang dah dapat, ada yang belum dapat lagi, tak apa, don't worry, kita akan share dekat anda. Okay, scalping level indikator TSC tu, scalping level yang dekat level nombor 2 ni, sebab TSC kita ada 3 level. Sepanjang saya bersama dengan arwah Tuan Nazri, kami dah menyusun TSC ni daripada level 1 sampai level 3. Okay, level 1 adalah khas untuk anda trade, membaca trend arah pasaran harian ataupun kita panggil intraday punya trading. Okay. Yang level 2 adalah untuk scalping menggunakan level indikator TSC, dan itu adalah special level of indicator lah. Dan level 3 adalah untuk anda scalping menggunakan indikator bank ataupun kita panggil custom made punya indikator yang dibuat oleh Tuan Nazri sebelum ni. Alright, so kesemua line support dan resistance di sini akan diulas lebih lanjut dalam perbincangan yang seterusnya. Alright, so indikator kita setting manual je, belum main indikator yang belum ada lagi, boleh minta dengan admin tadi. Saya bagi dah nombor tadi yang dekat dalam ruangan chat tu. Okay, nanti admin akan minta anda punya nanti boleh minta dengan saya. Nanti saya bagi. Yang tu boleh minta dengan Tuan Statesman X. Okey, nanti dia akan bagi dekat anda semua. Okey. Yang lain stochastic, signal bar, zigzag, moving average, itu setting adalah setting yang default setting, melainkan moving average lah. Moving average setting period 20. Okey, bagi yang tak pandai setting, kejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak setting lah dekat ruangan chat. Okey. So kita akan pergi jump into direct dekat chat kita. Okey. Saya akan share saya punya chat. Okey, nampak tak chat saya? Alright, ni adalah chat dekat Juno Markets lah. Okey, kejap ada something nak kena buat kejap. Kena connect ni. Oh, ada setup. Kita masuk, ada setup, kita masuk. Alright. Jadi anda tengok dekat chat saya ni.
kita try to figure out dengan konsep TSSC yang pertama iaitu trend. Okay, anda tengok dekat daily. Okay, konsep dia mudah je. Daily candle, untuk membentuk satu daily candle, dia memerlukan 24 batang candle H1. Okey, itu konsep pergerakan market harian. Maksudnya kalau anda nak tengok apa yang akan jadi dekat candle daily yang seterusnya, contoh hari ni, anda kena tengok apa yang berlaku dekat H1. Sebab pembentukan market H1 tu, dia akan menyebabkan pembentukan daily candle pada hari tersebut. Okey, macam contoh hari ni. Tengok hari ni. Okey, yang daily candle yang tengah berjalan ni, alright. Kalau kita pergi dekat H1, kita dapat lihat open market pagi tadi. Okey, open market pagi tadi dia buka pada pukul 6 pagi. Okey, dan ada satu candle yang bull datang selepas candle open market. Okey. So, kalau anda tengok balik configuration candle yang saya bagi dekat anda, configuration candle mana yang anda nampak dekat goal ni, dan apa direction yang anda kena ambil. Okey, macam contoh ni daily candle. Okey, sekejap saya buat ni, saya tandakan dengan apa, shape. Okey, ni adalah open market candle, right? Dan second candle datang adalah candle bull. Candle bull yang datang ni, candle bullish yang datang ni, dia mengatasi open market candle. Okey, bermaksud pada hari tu setup kita adalah untuk buy, sebab yang kedua adalah pivot duduk dekat bawah open market candle. Okey. Okey. So, bila anda jumpa configuration ni, okey, pivot dan open market candle berada di atas pivot, ada satu bullish candle yang hadir. Kita tengok balik kita punya e-book, configuration dia dekat mana? Configuration dia ada pada okey. Kau slow benda ni. Sekejap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mana pula? Ni. Okey. 4 konfigurasi candle dan pivot. Okey. Dia berada dalam kategori konfigurasi sorry. Dia berada dalam kategori konfigurasi yang pertama, di mana candle open market, candle yang kedua selepas candle open market tu adalah candle bull. Tak kisah candle open market ni candle bull ataupun candle bear, tetapi as long as dia duduk di atas pivot, okey, dan juga next candle dia yang datang adalah candle bull, maka itu adalah setup untuk buy pada hari tu. Okey. So buy dekat mana kita nak target. Dan kita akan share balik. Sorry. Ada soalan ke? Dekat ruangan chat. So bila anda jumpa configuration ni, anda perlu cari setup untuk buy position, bukan sell position. Okay. Melainkan kalau kata market turun dan membatasi pivot point. Pivot point adalah key level kita. Key level di mana kita nak tentukan sama ada nak market tu masih lagi valid untuk naik ataupun market dah berubah arah untuk turun pada hari tersebut. Dalam case gold tadi, ya, saya share balik saya punya laptop punya MT4.
Okey, dalam case gold kita tengok tadi adalah market, apa market? Sell, candle bullish, bearish. Okey, tapi dia berada di atas pivot point. Second candle adalah confirmation candle untuk kita buy. Di mana market tengah naik. Anda nak buy terus pun boleh. Anda nak tunggu retracement sikit, yang third candle tu pun boleh juga kalau dia ada. Okey. Tapi kalau gold, anda kena ingat jarak satu candle ke satu candle dia sangat besar. Okey. Kalau anda buy terus dekat atas ni, kalau dia jatuh anda kena tahan floating dulu lah. Kan? Dan juga stop loss anda nak kena ada di bawah kawasan pivot tu. Okey, tu stop loss dia. Okey, dan TP kita dekat mana? Dekat line R1. So maknanya kalau anda buy pagi tadi dekat sini dan dia naik, anda dah dapat lebih kurang dalam 70 pips pada hari ini. Ini gold punya behavior. Okey. So, anda tengok daripada semalam. Okey. Ni yang kita katakan dalam konsep TZS ini, dalam istilah trend tu sahaja ada beberapa pengajian. Pertama dari segi candle open market, yang kedua bentuk candle, yang ketiga trend tu sendiri, trend harian. Okey. Yang keempat adalah yang keempat adalah trend sub trend yang di time frame yang kecil. Okey. Kalau kita tengok semalam open market dia dekat sini. Open market dekat sini. Okey. Lepas tu datang bullish candle. Dua candle. Dia naik dan dia turun balik. Tapi kena ingat, pivot daily ni dia berubah setiap hari. So maksudnya dia takkan dia takkan fix kekal macam tu, sebab dia mengikut daily punya market. Okey, semalam pivot berada dekat atas ni. Okey. So saya tengok market semalam, okey, yang line yang saya tandakan warna purple tu. Jap. Ambil line ni. Okey. Pivot dekat atas tu. Okey. Tetapi candle buka bullish di bawah line pivot. Okey, so apa nak buat? Kalau jumpa configuration ni, dia adalah configuration yang bentuk ke-4. Bentuk ke-3. Bentuk ke-3 maksudnya dia buka bullish candle dan ada bullish confirmation yang second candle tu, tetapi dia berada di bawah pivot. So apa yang kita nak kena buat? Okay, ini adalah di mana penentuan bahawa market pada hari itu adalah dia tak kita katakan tak menentu untuk harian tu. Dia boleh turun, dia boleh naik. So indikator dia nak naik tapi halangan besar dia dekat atas, iaitu pivot. So maksudnya kalau kata kita nak buy, kita kena pastikan dia tembus dulu ruangan pivot punya point. Kalau dia tak tembus, jangan kata-kata tangan nak buy. Kalau tak, arwah account anda nanti. Kan? Sebab gold ni dia lagi pergerakan dia. Satu candle ke satu candle tu, satu candle boleh cecat 30 pips, 20 pips. Satu candle dia besar pergerakan gold ni. Okey. Jadi kalau pair lain tak kisahlah anda nak trade pair apa pun. Sebab tu macam semalam saya trade buy sell yang saya post dekat anda tu, sebab benda ni kan. Jadi anda boleh buat keputusan. Kalau anda jumpa yang macam ni semalam, okey, candle bullish buka, lepas tu candle confirmation bullish untuk naik ada, okey, anda boleh decide, anda boleh buy. Tetapi target profit anda adalah bawah line pivot tu je lah. Sikit je lah kan. Dan kalau katakan dia reject line pivot, anda boleh cari setup sell. Okey. Tapi apa yang berlaku malam tadi, lewat malam tadi dia menembusi line pivot. Okey, dah tembus line pivot, maka hari ni dia meneruskan kenaikan ke atas. Alright, itu cerita dia, gold. Okey. Dan kalau kita tengok market hari ni dengan market semalam, okey, open market hari ni lebih tinggi daripada open market semalam. Okay, so hari ni kita cari setup buy lah kan untuk gold pagi tadi. Sebab tu teknik ni sesuai untuk anda yang jenis
bangun pagi, right? Pukul 7, pukul 8, pukul 9. Sebab pagi tu ada rezeki kan. You tak payah, tak perlu nak berjaga sampai lewat malam kalau anda nak pakai teknik ni sebenarnya. Ramai orang salah faham, dia kata nak kena trade forex ni nak kena berjaga sampai lewat malam. Itu bergantung pada anda lah. Kalau anda nak berjaga sampai lewat malam untuk cari setup untuk scalping, silakanlah kan. Dan lain-lain yang ada di dalam indikator sendiri adalah lain untuk anda scalping short term. Okey. Contoh dia naik sampai line M5 ni. Sekejap saya dekatkan. Okey, contoh dia naik sampai line M5 ni, anda boleh sell sekejap. Dia naik sampai line R2 ni, boleh sell sekejap. Asal biru close, asal biru close. So indikator ni memberikan kemudahan kepada anda untuk marking line-line untuk anda place entry. Okey, dan bagi saya kita tak boleh nak main pending order dekat sini. Pending order tu maksudnya kita letak order yang tertangguh macam sell limit ke buy limit, sebab dia hanyalah untuk scalping dan juga kalau line-line itu hanyalah untuk scalping, dan juga line kita nak tengok sama ada dia nak reject ataupun dia nak meneruskan kenaikan. Alright. Jadi kita dah cover bab trend satu hal. Okey, bab stokastik. Stokastik ni, ramai orang yang suka guna stokastik ni dekat time frame yang lebih besar. Macam daily, macam weekly, monthly, H4. Okey. Itu bahaya dia, stokastik. Stokastik kalau anda gunakan dekat time frame yang lebih besar, dia akan menyebabkan anda menghadapi floating yang lebih lama. Sebab dalam forex tak ada istilah yang sebenar konsep overbought ataupun oversold. Okey. Stokastik naik dekat atas, orang kata sebagai dia overbought. Okey, bila overbought kita nak kena sell lah. Okey, macam contoh, stokastik berada dekat paras ini. Oh, nak overbought lah ni kan, boleh sell. No. Please jangan kalau you guna betul-betul stokastik sahaja, tak combine dengan benda lain, nak RSI ke apa kan. Jangan rely on stokastik untuk anda tengok nak buy ataupun nak sell. Sebab apa, kalau anda tengok dekat sini kan, bila dia duduk ke atas, dia masih lagi pergi ke atas. Dia bukan pergi ke bawah kan. Dia pergi ke bawah sekejap, tak sampai ruangan overbought, oversold dekat bawah ni, terus dia mencarat naik pula kan. So stokastik ni kita gunakan untuk time frame yang lebih kecil. Okey, macam contoh M15. Alright. Katakanlah kita nak entry dekat third candle ni. Kita nampak first candle, second candle kita dah confirmation untuk market going up. Okay, so datang third candle, kita nak tengok sama ada kita boleh masuk entry ataupun tidak. Kita cari setup di time frame yang lebih kecil menggunakan stokastik. Okay, macam contoh. Okay, stokastik dekat sini ada tak membenarkan untuk kita trade? Tak, sebab apa? Dia dah terlepas. Okay, ni candle yang kita tanda tadi kan. Kalau kita nak entry dekat sini, stokastik sedang naik. Dia berada di persempadanan iaitu line 50. Okay, tak sesuai untuk masuk. Okay, kalau dekat tengok M15 pula. Okay, M15 pun sama juga. Stokastik kalau anda nak entry dekat third candle tu tak sesuai, sebab apa? Sebab stokastik berada di line 50. Okey, stokastik kalau dia berada dekat line 50, anda boleh decide nak buy ataupun nak sell tu. Nak buy tu. Cuma risiko dia 50-50 kalau dia jatuh, anda kena cut loss dekat pivot lah. Okey, jadi dekat mana nak entry? Okey. Dekat mana point nak entry, anda cari waktu stokastik berada di bawah. Okey, dua point dia berada di bawah. Dua apa ni kita panggil? Dua cacing dia ni, line dia ni, okay, berada di bawah dan bersilang. So situ adalah tempat. So kita tak boleh nak entry pada third candle yang pagi tadi. So kita kena entry pada candle yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Candle yang ke-8 pada hari ini, maksudnya candle yang ke-8 hari ini 6, 8. Pukul 2 tadi lebih kurang, candle kedua tadi, betul tak? Okay, so candle kedua tadi kita entry buy dan juga kita target R1 untuk kita punya take profit. Okay,
Itu cara macam mana kita nak gunakan stokastik lah. Kita kena cari dekat time frame yang kecil, M30, M15, M5 pun kita boleh cari stokastik ni. Okay. Kalau nak pakai M5, pastikan anda tengok CSM. Okay. Dan juga anda tengok tadi kita dah belajar bab dalam trend. Okay. Trend anda kena belajar lah nak tarik trend line macam mana, kan nak tengok valid ataupun tak trend line punya breakup, valid tak trend line, nak follow trend line sama ada trend up, nak follow up ke ataupun trend tu dah nak reverse down kan. Itu bahagian trend anda nak kena belajar. So sebab saya tak akan cover bahagian ni. Cuma saya nak tunjuk dekat anda dalam istilah trend TSXC ni ada beberapa pengajian iaitu open market dan juga candle punya bentuk. Okey. Dan seterusnya trend, stokastik dan juga zigzag. Okey, kita tengok zigzag. Dekat H1 zigzag dah ada. Okey. Tapi candle belum ada. So maksudnya walaupun ada zigzag, zigzag ni adalah kita katakan sebagai satu tools untuk kita nampak price action, pergerakan price action. Apa ni, lower low, higher low, lower high, higher high. Okay, lepas tu dia buat new higher low lagi. Okay, lepas tu tiba-tiba dia berhenti dekat sini, dia buat new lower high. So ya konsep price action pun sama juga. Anda kena main buat konsep price action kalau nak trade pakai indikator ni. Alright. So candle tak ada tu maksudnya tak ada lagi candle yang menunjukkan dia nak reverse ke bawah. Setakat ni kalau anda tengok yang H1 punya trend, dia adalah going up. Going up tu maksudnya dia akan pergi ke atas kan. Walaupun zigzag dah timbul, zigzag ni dia repaint. Kalau market naik lagi, dia boleh follow lagi ke atas. Okay, melainkan kalau ada kata ada rejection candle ataupun candle reversal signal, baru kita boleh katakan zigzag adalah valid untuk kita gunakan. Okay, zigzag adalah untuk kita tengok pergerakan market. Apa ni, dia punya price action dia. Okay, sekarang ni market belum lagi menunjukkan reversal sebab H1 sendiri pun ada lebih kurang 18 minit untuk dia close entry. Okay, M30 tadi dia buat apa ni, candle ni kita panggil spinning top punya candle kan, ataupun doji punya candle, nampak macam doji candle kan. Cuma dia tak ada confirmation sebab dia dekat atas kan. Dia mungkin boleh jatuh bawah ataupun dia pergi ke atas lagi. So kita kena tunggu H1 punya candle, next candle H1, apa yang H1 nak jadi. Alright, tu zigzag punya function. Dan juga zigzag punya function ni anda boleh gabungkan dengan stokastik. Okay, macam contoh anda tengok tadi dekat entry sini, entry yang vertical line tadi, yang merah ni, M30, pergi ke M30, tengok zigzag, tak ada. M15, okey. Bila anda tengok M15, anda dah nampak dah, sebelum adanya persilangan antara stokastik ni, anda dah nampak ada zigzag dekat M15. Okay, so zigzag datang dulu, lepas tu candle apa ni, stokastik bersilang dekat bawah. Okay, valid untuk anda buy. Okay, trend, stokastik, zigzag, dan juga last kali adalah CSM. Okay, CSM ni benda yang paling bagi saya, anda nak tengok kekuatan currency tu, bagi saya penting lah kan. Sebab kadang-kadang ramai orang yang ada yang cuba melawan arus, macam contoh pair GBP SZD. Tengok GBP SZD apa jadi. GBP SZD tengah down lagi. Okay, ramai yang cuba melawan arus daripada semenjak dia turun kemarin. Okay, ada yang buy. Lepas tu market keep on going down. So ramai yang losing money because of dia tak faham GBP masih lagi dalam keadaan weak. Okay, saya nak share dengan anda saya punya iPhone kejap supaya anda boleh nampak saya punya screen. Kejap, macam mana nak share iPhone Kejap kalau lagi suruh share iPhone, iPad screen. Kejap, saya akan share saya punya iPhone supaya anda nampak saya punya CSM.
tak semua CSM valid untuk digunakan. Saya nasihatkan anda kalau nak apa ni pakai CSM, pakailah yang ada time frame H1, time frame H4, time frame M15 dan juga time frame daily. Alright. Screen mirroring chat. Saya nak share telefon saya punya ni dengan anda. Top right corner of the screen. Mana nak buat? Saya tengah share telefon saya dengan anda. Saya tahu kenapa I tak nak share screen telefon dengan anda. No worries, tak apa. Set up the bottom of the screen. Okey. Dah dapat dah. Okey, sekarang ni you nampak tak telefon saya dekat dalam Zoom. Alright. This is macam mana saya share screen. Sebab tu saya suka pakai Zoom. So kita boleh share screen mirroring. Okay. So ni efek strength yang saya gunakan untuk bagi nampak CSM. Okay. Ni adalah CSM yang saya guna pakai. Okay, dan CSM ni berbayar lah. Lebih kurang dalam sebulan lebih kurang dalam RM70 subscribe. Anda dan CSM ni hanya ada di dalam iPhone sahaja. Kalau Android, anda kena figure out sendiri apa ni jenis CSM yang ada function yang macam ni. M1, weekly, daily, H4, H1, M15. Okey, kalau kita tengok, ambil satu pair. Alright, kita ambil satu pair macam gold tadi. Gold tadi. Sekarang ni USD dia sedang menguat. Okey. Dekat mana nak tengok USD dia menguat? Okey, bila dia sampai ke level yang hujung ni 7.8, 9.0, 9.1, itu waktu di mana USD dah nak menguat. Okey. Jadi bila dia sampai 9, dia akan fall back dulu. Waktu tu akan ada retracement. Okey. Tadi USD dia lemah. Okey, bila USD dia lemah, kan? Anda boleh tengok. Okey, market naik. Sekarang ni market tengah reverse ni. Okey, ada lagi lebih kurang. Okey, ada lagi lebih kurang 11 minit untuk candle H1 bertukar. Okey. Kalau katakan candle H1 bertukar, candle H1 close dengan candle yang ada rejection untuk sell, okay, kita boleh entry dulu sell. Kalau kata ada pin bar ke ataupun ada bearish engulfing ke, kan, doji candle reversal signal, kan. Ada candle macam tu boleh cari entry sell. Sebab apa? USD dah mula nak menguat. So bila nak menguat, ada chance untuk USD terus menguat sampai open market pada pukul 8.30 malam ni. Okay. So kita tengok balik. Sekarang ni ngam tak dengan konsep yang pertama, iaitu trend
stock, zigzag dan juga CSM. Okey. Trend mengatakan bahawa market is going up untuk pasaran daily pada hari itu. Sebab apa? Sebab open market ada candle yang candle yang configuration yang pertama. Okey, trend kata up. Okey, tu filter yang pertama. Filter yang kedua, kita tengok stokastik. Kita cari stokastik. Okey, stokastik yang semasa ni dia berada pada paras 50. So stokastik dia tak ada apa-apa confirmation dekat H1. Okey. Dekat M30 dia belum sampai lagi untuk ruangan sell. Dekat M15 okey dah sampai ruangan untuk sell. Cuma candle belum ada lagi untuk kita sell. Tadi kalau kita duduk dekat R1 kan kita boleh sell dulu sebab dia adalah resistant. Kena ingat resistant fungsi dia adalah untuk menolak harga turun. So kalau anda nak sell dekat resistant tak ada masalah, boleh sell dulu. Alright. Sekarang ni kita dah terlepas setup. Okey. Tu stokastik. Stokastik M15 menunjukkan bahawa tapi stokastik dekat M5 menunjukkan bahawa dia duduk kat bawah. So kalau kita sell masa ni, ia bermaksud kita tak ambil sharp entry. Sebab apa? Kita sell dekat bawah. Lepas tu stokastik ni nak kena tengok daripada M30 ke bawah. Kan? Anda tengok, okey. Oh, M5 duduk kat bawah, dia akan naik dulu. Kan? Walaupun CSM nampak menguat. Okey, oh, share share screen je. Sekejap saya share screen. Saya share screen laptop. Apa pula? Aduh, suka hati je. Tunjuk. Okey, anda tengok yang H1 menunjukkan bahawa market adalah up. Okey. So kita akan pegang untuk trend untuk harian tu adalah up. Okey, M30 kita akan tengok stokastik M30 ke bawah. M30, M15, M5, okey. Belum ada apa-apa confirmation. Sebab apa? Yang hijau sampai, yang merah belum sampai lagi. Belum ada nak turun ke nak naik. Dekat M30 uncertain. Okay, M15 dia dah berada dekat paras atas. Okay, tapi candle belum ada untuk kita sell. Ada rejection, satu candle pin bar tapi tak strong sangat. Dia sebab dia pin bar bullish. Dia bukan pin bar warna merah. Kan? Okey, yang ke M5 pula, M5 berada di bawah. So kalau kita sell pada waktu ni, walaupun kita tengok dekat CSM USD menguat, kalau kita sell waktu ni, so ada chance kita akan floating dulu kalau kita scalping. Okey, jadi M5 ni, M15 dengan M5 penting untuk kita tengok pembentukan stokastik dekat mana dia duduk. So setakat ni stokastik duduk kat bawah. Biar dia jalan dulu, biar dia naik dulu. Kan? Biar dia naik dulu sampai habis. Kan? Kita tengok apa next movement dia. Alright. Jadi trend mengatakan buy, stokastik time frame yang kecil belum ada apa-apa confirmation. Stokastik yang M15 sell, M30 nampak macam boleh sell tapi dia berada dalam sell area. Cuma M5 sahaja yang duduk dekat bawah. Okay, so kita boleh buat konklusi bahawa stokastik mengatakan sell. Tadi kata buy tadi, stokastik kata sell. Okay, ZZ apa pula kata? ZZ kata sell. Okay, ZZ kata sell. ZZ kata sell. ZZ ni kata sell. Sebab apa? ZZ duduk kat atas. Okay, M5 ZZ masih lagi duduk kat atas. So zigzag adalah menunjukkan sell punya setup. Yang last kali kita ada adalah CSM. Okay, CSM, kalau kita tengok CSM sekarang ni USD sedang menguat. CSM pun mengatakan bahawa kita akan sell. Okay, jadi maksudnya kita ada 3 confirmation untuk sell, 1 confirmation untuk buy. So yang mana kita nak pegang? Okay, yang mana kita nak pegang? 3 confirmation untuk sell, 1 confirmation untuk buy. Confirmation untuk buy tadi adalah mengikut trend dan juga open daily market tadi. Okay. Yang 3 lagi mengatakan sell. Jadi tunggu
Kalau katakan yang pertama ni, ini adalah the main point, kita panggil filter untuk kita tentukan sama ada buy ataupun sell. Kalau katakan yang main ni, yang utama ni kata buy, tapi yang tiga lagi kata sell, kan, anda boleh take risk untuk sell. Tapi pastikan, kena ingat, tunggu candle H1 ataupun M30 ataupun M15 membentuk candle reversal signal, baru anda boleh sell. Okey, sebab apa? Sebab yang utama ni dia kata buy. Okey, melainkan kalau anda tunggu confirmation yang trend kata buy, okey, stokastik kata buy, ZZ kata buy, CSM pun kata buy juga, baru anda boleh ni. Dia sama ada tiga confirmation. Kalau satu confirmation yang optional salah, yang kita panggil false, tak ada masalah. Trend kata buy, stokastik kata buy, ZZ kata buy. Tapi CSM, tiba-tiba CSM kata sell. Okey, tiga buy, anda boleh survive lagi. Okey, tapi kalau katakan ada dua, trend kata buy, stokastik kata buy, ZZ kata sell, CSM kata sell, so jangan masuk. So anda akan expose kepada risk yang lebih besar dekat situ. Alright, so CSM, kita tengok balik CSM tadi, kan? CSM tadi, ada CSM kita tadi. Okay. Dia kena buat ni. Alright, so ni CSM kita tadi Okay, itu CSM kita. So sekarang ni, walaupun USD dah merapati sampai 8.3, tapi gold masih lagi belum terjun. Okay, ni saya tunjuk contoh gold lah. Kalau anda pakai pair macam GBP, JPY, anda kena compare lah antara GBP dengan JPY punya mata wang. Okay, so anda tengok USD dah sampai 8, dah sampai 9, tapi dia masih lagi tak berjaya nak menarik gold turun. So maksudnya gold ni very strong sekarang ni. Bayangkan kalau USD dah sampai 9, tiba-tiba USD dah sampai 9, okay, tiba-tiba USD fall back, jatuh balik ke 6 ataupun 7, gold akan mencanak naik. Okay, sebab tu saya kata kalau selagi tak ada candle reversal signal, jangan entry sell. Sebab yang utama kita mengatakan bahawa dia adalah setup untuk buy, trend kita. Okay, open market candle kita mengatakan setup adalah untuk buy. Okay, dan kalau anda tengok pada hari tu dah kena market dah naik sampai R1, TP pertama kita. So jangan lagi trade pair tersebut kalau boleh lah. Melainkan kalau anda nak nak cari setup lain, go ahead, tak ada masalah. Tapi kalau saya dah tengok okay, gold dah sampai R1, so saya dah akan consider untuk tak trade untuk intraday lah, untuk pair gold hari tu. Scalping sikit-sikit boleh lah kan. Tapi untuk trade intraday saya tak akan trade lah. Sebab bagi saya dia dah achieve target TP kita yang pertama. Dan indikator ni dia akan berubah setiap hari, anda kena ingat tu je. Nanti bila dah sampai esok pagi, anda kena refresh chart anda. Kena ingat, kena refresh chart, baru indikator tu pivot tu dia berubah. Sebab kadang-kadang line rumah kita lambat ataupun computer kita lambat. Okay. Jadi saya nak buka kepada soalan. Okay. Saya pun tak nak kongsi panjang lebar sangat pun, sebab teknik mudah je sebenarnya kan. Simple je. Cuma kalau nak tanya soalan, sila tanya kan, kalau tak faham. So nanti saya akan tolong jawab dengan sehabis yang baik. Siapa ada soalan, tolong unmute diri sendiri. Okay, lepas tu tanya soalan apa yang anda nak tanya. Ada tak? Boleh tanya juga dekat ruangan chat kan. Risau kat saya kalau ramai yang tak tanya ni. Pertama mungkin terlebih faham, yang kedua mungkin tak faham langsung. Itu yang saya risau lah, kalau tak tanya ni.
Ada tak? Okey. Ui, dahsyat. 32 orang. Tak ada satu je. Okey, macam mana nak dapatkan template MT4 tu? Okey, template MT4 dia macam ni. Saya akan bagi dekat anda indikator. So bila anda dah download indikator tu dalam laptop anda, apa yang anda boleh buat adalah pergi dekat bahagian file, open data folder, lepas tu MQL4 indicators. Okay, so bila you paste indikator tu dekat situ, dia akan appear lah dekat bahagian di dalam you punya indikator punya insert indicator. You kena refresh lah. Bila you dah copy paste indikator tu dalam you punya MT4, you kena sama ada close MT4 tu, lepas tu open balik ataupun you refresh. Lepas tu you pergi dekat bahagian custom, you akan nampak lah ada kita punya indikator ni. Dan juga you kena save template lah. Saya save template dekat sini. Bila you dah set up tu, save template, saya tulis TSC level 1 lah. Right. Okay, kalau kita tengok H1 ni dah ada sedikit confirmation untuk dia turun sebentar. Tapi saya tak akan ambil sell lagi. Saya nak tunggu sikit lagi. M5 dia, kita tunggu sikit lagi. M5 dia naik kan. Dah set up, boleh sell. Okay. Siapa ada lagi soalan? Oh, sekejap, belum chat. Saya stop share screen je. Ada 4 benda penting sekarang. Apa market, ZZ, bukan MSC. MSC tu benda lain. Company tu. CSM lah. Bukan MSC. CSM. Nama dia. CSM ni adalah Currency Strike Meter. Okay, siapa nak join apa ni? Siapa nak boleh PM? Okay, siapa nak nanti boleh PM Tuan Statesman X. Nanti saya akan bagi nombor dia lah. Kena bagi terus, bagi nombor terus lah bosku. Untuk indikator tu. Alright. Dan kita sebab tu saya nak anda tanya, walaupun anda tak tanya sekarang, anda boleh tanya dalam grup. Okey, macam mana nak baca indikator tu? Sama ada valid ataupun tak, nak scalping, sama ada nak entry dekat mana. Dan sebab yang question dia dalam forex trading ni bukan nak entry tu yang penting. Yang penting nak exit tu dekat mana. Sama ada valid tak nak exit bila dia break pivot tu. Okey, nak kena tengok. Kan? Itu sebab bila kita nak entry, kita boleh entry mana-mana point pun. Kita boleh tengok mana-mana filter, 3 filter, 4 filter yang betul. Okay, tapi kalau anda nak exit, anda kena tengok. Dalam konsep TSC, kita hanya exit bila market breaks pivot line. Kalau katakan untuk intraday punya trading. Alright. Dia dah tembus pivot, tolong cut loss. Jangan hold account anda. Sebab kita tak nak account kita tu jadi korban bakar saja di dalam MT4. Betul tak? Sebab kita trade, kita nak reducekan risk. Bukan kita nak increasekan risk. Okay, ramai orang yang bila floating tak tahu nak buat apa. Itu question dia. So bila tak tahu nak buat apa tu bahayanya. So apa yang kita boleh buat adalah kita kena ada key level kita untuk kita kalah. Kalah lah kan. So kita kena terima kekalahan kita. Kan. Okay, untuk scalping tapi di R1 juga ke dan SL. Okay, kalau katakan scalping di R1. Okay, scalping R1, kalau anda scalping, contoh anda scalping based on stochastic dan juga ZZ. Okay, dan juga anda scalping based on katalah candle punya formation, candle reversal signal. Okay, anda kena tengok. Kalau katakan ZZ berubah, dia buat new high. ZZ dah ada kat atas, tiba-tiba dia naik, ZZ tu berubah ke candle yang satu lagi, okay, anda boleh consider untuk cut loss.
Satu. Yang kedua, kalau katakan anda pakai candle reversal signal, macam contoh pin bar ataupun doji. Kalau market naik, macam tak ada sell kan, market naik lebih tinggi, merentasi yang shadow candle doji ataupun pin bar tu, anda boleh consider untuk cut loss juga. Kan? Nah, itu stop loss yang saya selalu guna cut loss manual. Kalau saya letak stop loss pun saya akan tengok level yang macam candle reversal signal tu, macam kalau katakan pin bar, kita akan letak atas sedikit berbanding pin bar lah, kan. Sebab stop loss dia adalah satu benda yang subjektif mengikut pair yang anda trade. Macam contoh anda trade pair gold, anda tak boleh nak letak stop loss 15 pips. Sebab pair gold paling kurang pun 25 pips ataupun 30 pips stop loss anda. Dah kena letak stop loss dia jauh sikit. Sebab pergerakan candle gold ni kadang-kadang dia lajak sikit pun dah ada 15 pips dia pergi, kan. Itu lajak sikit je. So anda nak letak stop loss, tengok ukur candle dekat time frame yang anda nak trade, macam candle M5 kan, ataupun M15. M15 candle dia boleh pergi sampai 15 pips. So ataupun 20 pips. So stop loss anda sepatutnya 20 pips ataupun 15 pips daripada tempat yang anda marking. Macam contoh pin bar kan. Saya share dengan anda benda ni. Saya share dengan anda whiteboard kan. Macam contoh anda ada pin bar. Pin bar dia macam ni kan. Contohlah. Contoh je. Ini yang selalu saya pakai lah. Saya guna pakai dari dalam trading konsep TSSC. Katakan ni pin bar. Tiba-tiba anda sell dekat bawah ni. Kan? Sell point anda. Anda sell kat sini. Di time frame M15. Anda tahu dah time frame M15 ni kan, kalau dekat macam dekat gold dia boleh pergi sampai 20 pips. Alright. Katakanlah dia boleh pergi 20 pips. Anda kena ukur daripada point ni, daripada point shadow break ni sampailah point yang dekat atas ni, situ 15 pips dia kan. Bukan daripada tempat yang anda entry. Situ 15 pips dia. Menangis bang. Paling kurang pun 30 pips lah anda akan cut loss. Kan. Shadow ni ni lebih kurang dalam 15 pips katakan. Okey. Yang ni tak kira lagi shadow dengan body ni kan. So anda kena kira lah risk pip anda untuk anda scalping. Sebab tu kalau anda scalping jangan entry besar, terlalu besar kan. Ini bahaya. Scalping ni kita nak curi-curi profit je. Boleh kalau anda berani, silalah. Saya bukan target scalping untuk terus jadi kaya 5 minit kan. Tapi kita nak cari setup yang lebih banyak. Masuk keluar. So dia lebih macam kita main game lah. Macam main game. Oh setup ni boleh buy. Oh setup ni boleh sell. Lepas tu dia dah break setup. Okay, close entry. Macam something yang macam tu lah. Saya mute sekejap Tuan Ghazali dia bunyi background dia. Kan? So bila dia dah, kita nampak dia boleh buy, dia boleh sell macam tu. Kan? So kita akan jadi rasa macam seronok. Sebab apa? Cukup hari tu kita dah rasa letih scalping. Tak payah trade. Kan? Kalau kita terpaksa close dalam keadaan loss pun kita dah tahu dah. Okay, loss aku banyak ni hari ni. So kita tak akan tertekan dengan floating, kita tak akan tertekan dengan whole account. Ke mana lah market lepas ni, kejap-kejap tengok, kejap-kejap tengok kan. Itu konsep saya untuk scalping lah kan. Dekat Roman chat. Okay, untuk scalping katakan trend naik, stop kat level 20 dan ZZ naik ada je. Siapa dia ni? Okay, untuk scalping katakan trend naik. Okay, stop kat level 20. Trend naik, stop kat level 20 dan ZZ naik ada. Masih nak tengok CSM ke? Yes, kena tengok CSM bang. Sebab kalau keadaan macam tu, okey contoh kita cari satu pair
dekat mana pair yang ada trend naik, stop kat level 20 dan ZZ naik ada. Okey, kita tengok pair apa yang ada Sekejap. Stop sharing ni. Kita tengok dekat MT4. Kita tengok MT4 terus. Pair apa yang ada. GBP USD, GBP JPY. Okey. Tengok GBP JPY. Sebab CSM anda nak tengok dekat masa bila dia nak reverse trend tersebut. Alright. Sebagai contoh, GBP JPY berlaku configuration yang ketiga. Configuration candle yang kedua. Sebab apa? Sebab open market candle sell datang satu candle yang sell yang lebih rendah berbanding dengan candle open market ni. So dia naik dulu. Sebab apa? Sebab dia berada di atas pivot. Kalau sell berada atas pivot, itu adalah uncertain punya condition markets. Kan? Okay, tak jadi yang ni. Kalau ikut soalan-soalan tuan tu, kita cari mana ada tak pair configuration tu hari ni. Kalau tak ada, kita cari hari lain. Kita cari previous date. Kita tengok yang apa ni, kita kata GBP JPY, Okay. Sekarang ni stock dengan ni dia berada di level 20, level 10 dah. Tadi dia berada di level 20. Okay. Tadi dia berada di level 20. Sekarang ni dia berada di level 10, lagi rendah kan. Sepatutnya level 20 ni kita dah boleh buy kalau ikutkan. Betul tak? ZZ pun ada kat bawah ni, kita boleh buy. Tetapi kan, kita tengok CSM dia. Bila kita tengok CSM, saya share CSM. Okey. Apa terjadi dekat CSM Okey, kita dapat melihat bahawa kalau tengok H4, GBP masih lagi lemah. Daily. GBP masih lagi lemah dan belum lagi achieve sampai ke paras yang maksimum lemah dia tu. Okey, H1 dia ada kekuatan sedikit. Dibayangkan daripada kosong, daripada GBP di 1, 2 dia punya skala dia, sekarang dia naik 5. Walaupun dia naik 5 pun, dia masih lagi belum dapat membatasi JPY punya kekuatan. So maksudnya GBP boleh pergi bawah lagi. GBP JPY lah kan. Sekarang dia dah 6. 6 dia naik sikit je. Sepatutnya kalau 6 ni kan, 6, 7 dia dah naik mencanak dah. Okay, dan kalau kita tengok dekat M30, dia dah break pivot line. Okay, dekat H1 kita tengok pula apa yang jadi. Okay, dia ada satu candle yang tembus pivot line. Okay, ni tapi ni bukan confirmation bahawa dia akan pergi ke bawah. Okay, kalau nak tengok confirmation yang lebih details, tengok satu candle lagi. Maksudnya lagi 45 minit, 46 second ni. Tengok next candle ni nak pergi mana. Nak pergi bawah ke ataupun nak pergi atas. Okay. Jadi saya punya pendapat GBP tengok sekarang ni dekat di dalam CSM pun dia dah apa ni kita kata dia dah lebih kurang dah berapa dah tu? Dah 6.5 tapi masih lagi belum dapat membatasi JPY punya kekuatan. Jadi ini menunjukkan bahawa GBP dia memang sangat lemah. Sebab apa? Daily dan juga H4 dia masih lagi melemah. Okay. So ada soalan lagi nak tanya. Memang kena tengok CSM. 4 perkara tu wajib untuk anda tengok. Kan? Okay. Apa lagi nak tanya? Tak ada Kalau tak ada nak end je. Benda ni. Siapa yang belum join kita punya Telegram channel, boleh tolong join Telegram channel kita dan juga
discussion group sebab ramai lagi saya tengok yang tak join discussion group. So nanti saya akan buat discussion dekat dalam group tu kan untuk explain lebih detail mengenai dengan teknik TSSC ni. Okay. Bayangkan dengan TSSC ni arwah guru saya tu boleh buat broker sampai tak boleh nak bayar duit apa ni profit dia dalam sejarah lah kan. Dan broker tu pun dah arwah dah broker tu kan. Okay, ni link Telegram untuk channel. Apa ni, cikgu saya dulu garang agak lah sebab dia ada bodyguard kan. Dia ada bodyguard. Dia pergi naik office broker tu, bodyguard dia acu pistol dan baru start owner broker tu bayar. Dahsyat. Dan beliau juga, kalau anda kenal Atuk Pemalu, Zamri Arifin, anda boleh tanyalah Tuan Zamri Arifin ni siapa Tuan Nazrino ni. Dia memang famous sebab dia menang kontes PFT, pertandingan forex trader. Yang masa tu kita buat apa ni professional forex trader punya kontes. Bukan Malaysia je join, Asia Tenggara punya trader pun join. Dia dapat nombor 1 dan juga nombor 3 akaun dia. Maksudnya ialah benda ni memang boleh diguna pakai lah. Dan saya share dengan anda ni pertama sekali adalah untuk kita apa ni supaya ilmu dia diberterusan. Okay, yang kedua kalau katakan nanti kita ada untuk level-level yang high, level yang lebih tinggi, kita akan ada kenakan yuran. Saya cakap terus terang dengan anda semua. Sebab apa? Sebab niat kami adalah untuk bantu dia punya anak-anak dan juga isteri beliau dekat sekarang ni dekat Sendayan dia orang duduk. Isteri beliau tak kerja. So kami niat untuk sedekahkan dan membantu apa ni anak dan isteri dia bersekolahan apa semua. InsyaAllah. Sekarang ni tim saya tengah ada 2-3 orang yang sedang bantu apa ni anak-anak dia bersekolah. Jadi kalau anda semua boleh bantu share teknik kita apa ni kita punya kelas webinar nanti, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan lah. Itu je saya minta. Saya tak minta apa-apa lah dan lebih. Okey, link tak wujud. Wih, biar betul. Sekejap. Saya ambil link daripada telefon. Kadang-kadang link dekat ni, ni boleh je. Legal join boleh je. Update ni. Sekejap invite via link. Copy link. Baru boleh adjust. Don't worry. Sebab Telegram channel tu dia directly link dengan discussion group tau. So apa yang update dalam discussion group akan diupdate juga di dalam Telegram channel tu. Okay, discussion group pun dah join. Okay. Welcome all. Tak ramai discussion group, kita ada baru 31 orang tapi kita punya channel ada 370 orang. Okay, alhamdulillah lah. Boleh tu. Slow ya. Okay, saya share sekali lagi link Telegram channel. Okay, sekejap. Telegram channel. Okay, ni link dia. Lepas tu discussion group. Discussion group. Tu link dia. Okay, boleh join lah kan. Copy dulu link tu kan, masukkan dalam WhatsApp telefon anda ke, hantar dekat siapa kawan-kawan anda ke siapa, tak kisahlah kan. Lepas tu baru join daripada telefon. Kadang-kadang join daripada PC ni macam susah sikit kot. Tak tahulah. Dan tak pasti. Okay, dah masuk. Okay, terima kasih. Join. Alright. Alright. Jadi saya rasa kalau tak ada apa ni soalan lain kan, kita continue dalam grup.
Boleh tak? Kita boleh chatting dalam grup insya-Allah. Dan apa ni? Nanti kita akan buat kelas lagi. InsyaAllah saya plan untuk buat live trade session mungkin lepas raya lah. Dan lepas raya insyaAllah kita cuba buat live trade session. Bagi yang ada kesempatan, saya tak kata live trade session ni boleh bagi anda profit ke apa kan. Tapi live trade session saya akan bermula pada pukul 8 pagi. So siapa nak join insyaAllah lah. Sebab saya start trade pada pukul 8 pagi. Sebab saya percaya satu je, rezeki ni dia ada awal pagi. So kita kena trade awal pagi Alright. So siapa nak join live trade next nanti lepas raya nanti, sila bangun pagi lah kan. Masa ni okey lagi bangun pagi sebab sahur kan. Kita tunggu lepas raya. Alright. Jadi terima kasih tuan-tuan dan puan kerana menyertai saya punya ni. Okey, insya-Allah kita akan bagi Indi tu dekat anda di dalam Telegram channel. Okey. Senang, kita bagi terus dalam Telegram channel, dalam Telegram discussion group tu supaya anda boleh install. Kalau katakan anda tak boleh nak install daripada Telegram channel, anda boleh bagi email, kita akan hantar email dekat anda. Alright. So saya rasa tak ada apa dah. Saya boleh kongsikan dengan anda sikit sebanyak aja. Anda tolong tanya. Sebab saya pun kadang-kadang saya tak tahu kalau anda tak tanya. Saya pun tak tahu apa yang anda tak tahu. So saya pun tak tahulah macam mana nak cakap apa yang anda tak tahu kan. Jadi anda kena tanya. Okey, insya-Allah kita continue dalam grup. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari raya sahabat semua. Selamat berpuasa dan selamat berbuka. Bye bye.